Saya ucap terima kasih lah Tok, sebab daripada 3 kali pertemuan kita tu, tiga pertemuan tu Tok sihat, dan insyaAllah lepas ni sihat lagi. Doakanlah. Ya, insyaAllah. Jadi saya cuma melihat Tok, di depan rumah Tok ni ada 3 binaan batu lah, yang boleh katakan ada dalam gambar yang dekat tu. Jadi tu tiang. Tiang tu. Sebab Tok rasa apa harapan tu? Nak dibaiki ke, nak dibuat replika ke? Saya tengok keadaan sungai tu dah macam nak kering kan. Wallahualam lah, itu pulang pada kerajaan lah. Itu tanah dari Kerajaan, besok dah jadi tanah orang tu. Apa itu nampak? Memang tanah kerajaan. Saya punya nampak dulu, saya punya ada fikir perancangan jugalah. Okey. Pasangkan kayu gelegar, buat restoran dekat atas sana. Good idea tengok restoran dekat atas sana, kemudian sungai tu dia bersihkan. Orang tu sambil makan, sambil mancing. Kalau saya punya plan ni lah, menghidupkan untuk suasana tu. Kalau dia biarkan gitu kan sayang aja. Yelah, pasal tu ada manfaat. Di UTHM itu ada lapangan terbang Tanjung Labuh, di mana ada pusat aktiviti staff UTHM. Jadi mungkin library nanti boleh maksudnya kita kena ukur dulu apa yang sedia ada barangkali, dan kemudian mungkin dicadangkanlah ini daripada site. Kalau kita tengok macam misalnya tu dekat kampung saya di Puchong, dalam hutan simpan Puchong tu dipanggil hutan simpan hitam tu yang telah dinyawarta, menjadi pusat latihan bagi fakulti perhutanan, sebab dia ada hutan. Kalau ni dia ada satu tempat yang bekal lombong ni, saya fikir idea Tok tu ada macam rasional. Apatah lagi gambar yang Tok ada tu, kalau ada replika kapal dia sikit, macam itulah yang macam ada conveyor dan tu jadi itu satu. Nombor 2nya, Tok ada cakap dengan kita sebelum ni, sebenarnya nombor 7 tu paling banyak sekali biji besi. Situlah. Tetapi kalau kita pergi ke Taman Botani Johor, apa tanda sejarah. Tapi saya ni pelan ni sudah kasih dia satu ni. Abang, maksud saya untuk papan tanda yang macam sekarang ni orang buat heritage trail di banyak tempat, di bandar, di Pulau Intan, di Kuala Lumpur. Tapi benda tu di Taman Botani Johor yang mana ikonik tu signifikan dengan apa yang Tok dah buat. Apakah perlu tak Tok kita perlukan papan tanda sejarah dan sebagainya? Tok rasalah tidak, orang tak tahu, generasi akan datang tak tahu ni. Siapa yang datang hari ni dia yang dengar daripada mulut Tok. Pandangan Tok macam mana? Pandangan saya itu ialah macam persatuan sejarah buatlah. Dia satu signboard. Ni bekas lombong Seri Medan gitu. Tak, maksud saya nombor 7 tu. Pasal Tok kan dah cakap kita. Nombor 7 tu adalah simpanan biji besi terbesar dalam kawasan ni kan, Tok cakap kan. Tapi dah habis terus Tok Ada lagi. Ada lagi. Tapi jabat galian tak benarkan dah. Baik. Pasal dapat bahaya. Baik. Ini kita punya lori nak bawa sana, nak U-turn tak boleh. Baik. Tok, saya pernah pergi ke Bau tau. Bau ni di Sarawak, di Kuching. Waktu saya sampai di Tasik Bau ni, bekas lombong emas ni, memang disebut pasal air dia tu dah jadi warna dia macam, sebab dia dah campur galian dia. Jadi dia kata jangan celup, jangan sentuh sebab takut ada radiasi dan sebagainya. Jadi kalau kita macam kami ni yang orang awam tak pernah datang, Tok pernah kerja sini, kemungkinan ada tak keracunan daripada bekas kegiatan lombong dan sebagainya? Saya pengalaman Tok lah. Saya tengok tak ada lah. Pasal apa, tempat yang saya beli ikan tu. Ada beli ikan? Saya dah beli ikan sikit lah. Dia pH yang bagus. pH bagus ni? Jadi perikanan dia buat test lah. Faham. Sidik bagi perikanan. Baik. Saya dah beli ikan sikit lah. Ya. Bagus juga kan. Talapia. Ya. Talapia sama ni kat rumput. Baik. Rumput ada. Itu sebersikit lah tu. Jadi saya yelah macam dia kata, tujuan kita ni silaturahim. Ada masalah pasal sebab untuk pengetahuan semua, apabila kita Google je jurnal-jurnal berkaitan dengan wujud tak fosil di Batu Pahat, saya kata panjat pasal ada 2 jurnal yang saya macam artikel lah berkaitan dengan kemungkinan wujudnya fosil di Batu Pahat. Satu SUYUP dengan daripada UKM. Dia sebut tentang plant fosil at Bukit Belah, Batu Pahat. Bukit Belah ni kalau kita pergi Manci tu Bukit Belah, tetapi sebenarnya Kampung Kangkam Limau lah. Kampung Kangkam Limau. Yang kedua, apabila dirujuk kepada seorang yang bernama Haji Kamaluddin Abdullah, ni sebelah saya ni.
Jadi dia tunjuk, dia kata pengkajian itu di dalam lombong biji besi di Seri Medan yang hari ini dikenali sebagai Taman Botani Johor. Jadi saya dapati Fosil dia tu. ya tu, betul. Fosil tu. Maksud saya tu, kami di Batu Pahat di UTHM dan sebagainya, bila kita Batu Pahat, habis-habis ada berani gam, habis-habis ada ikan asam pedas. Tapi ada fosil sampaikan pada tahun 2014 di Utusan Malaysia disiarkan oleh Jabatan Geologi UM. Dia kata tempat yang berpotensi jumpa fosil binatang, bukan yang kita jumpa tu sebelum ni tumbuhan. Selain daripada Terengganu, antaranya di Bukit Keluang, di dalam Tasik Kenyir, juga dikatakan ditemui di Kelantan dan juga di Pahang, di Rantut dan beberapa tempat. Tetapi satu tempat yang saya terkejut, sebab yang kalau saya sebut emas tu di Mersing, Jemaluang. Tapi disebut dengan jelas, Batu Pahat boleh ditemui pada bila-bila masa nanti fosil binatang. Dari pengalaman tu dengan pernah jumpa mineral dan sebagainya. Ketam ada. Ketam. Saya dah jumpa sepik ketam. Serpih ketam. Ini sepik ketam. Sepik ketam. Sepik yang merah tu ya. Dia kan ketam kan ada tangan, ada kaki. Kalau sepik di orang tu. Sepik ketam saya dah jumpa. Tapi ada tu. Fosil. Saya beri Dr. Jaafar. Alamak. Masa tu kawan saya Murti India. Murti datang jumpa saya. Dia cakap, awak ada sini ke? Yalah, saya ada sini lah. Masa tu saya satu pejabat dengan dia dekat Terengganu. Murti ni. K Murti nama, Murti. Kalau kita dapat jumpa lah. Jadi dia datang sini, dia tengok saya dah ke sini. Awak ada sini ke? Dia cakap. Saya kata, yalah, saya kerja lombong je. Habis tu, pergilah cari fosil. Saya jumpa tu sepik ketam. Dia tengok saja, ini, kasih saya, saya mau kasih Dr. Jaafar. Jadi saya pun ingat, ini, kita pun nak berbakti sikit lah. Bagi dia. Jadi yang lain-lain saya ambil simpan lah. Yang kayu-kayu apa semua tu kan. Betul. Itu saya ambil simpan. Yang sepik ketam tu memang cantik betul. Sayang tu. Jadi ini juga berlaku di Perak. Tapi Dr. Jaafar buat satu buku lah. Tulis buku. Ada tulis? Ada tulis buku. Dia tulis buku, masuklah ni sepik ketam daripada Kamarudin gini. Dalam buku tu. Kemudian buku tu mana tu? simpan kat rumah. Apa tu? Habis satu UM student daripada Muar datang buat buat praktikal sini. Budak praktikal. Dia buat praktikal sini. Jadi duduk rumah saya sini. Saya kasi makan, minum, tidur apa semua, baring, mandi kat sini semua sekali. Dan dia tengok buku, pakcik ni pinjamlah pakcik. Pinjamlah, ambil lah. Pinjam. Sampai sekarang dia tak pulang. Itu tahu apa berlaku tu? Lupa. Ini library punya koleksi ni boleh dapat. Tak, saya boleh pergi UM balik. Cantik bang. Tengok koleksi tu, PSTC. Jaafar. Bukan, yang student praktikal. Nama student ni ingat tak? Tak kenal, tak nama. Saya jumpa dekat Senai Airport. Dia tak nak negur pula. Saya jumpa kat Senai. InsyaAllah kita cuba cari Masa begini. tu saya- InsyaAllah. Masa tu saya Kita cari budak tu sekali. Kita dapat memang nasib kau tak baik lah. saya ngantar orang haji. Kan nasib tak baik budak tu. Saya ngantar orang nak haji dekat Airport Senai. InsyaAllah ni. Ini ada beberapa tugasan yang kita Ha? Nama dia siapa? Tak tahu. kita kena cari tuan. Boleh. Bukan besar pun UM tu. Bukan besar UM tu. Sayang betul lah. Saya memang sayang si buku. InsyaAllah Tuan Haji. Kita usahakan. Itu antara hajat Tuan Haji tu. Tuan Haji, lagi satu saya nak tanya juga. Badannya gemuk-gemuk putih-putih tu. Tuan Haji, saya nak... Saya nak tanya satu. Okey, saya... Sebab tadi ada cerita dengan yang TV3 ni kan. Sebab kalau ni bukan apa kita record ni, jadi senang untuk saya forward pada TV3. Baik. Ada Haji cakap pernah buat apa tu, dokumentari ke apa kan? Dengan siapa? Zainal Abidin Rauf. Oh. Mungkin Tuan Haji boleh cerita sikit bila ni dan apa yang dibuat, mungkin agaknya kita boleh minta kerjasama TV3 untuk dapatkan balik bahan tu. TV ada dulu apa ni, anak saudara saya pun ada kaitan sama TV3. Razan Daud. Tapi saya nak suruh dia kontak Zainal macam Tak apa Tuan Haji. Tuan Haji cakap real je. Kita terus nanti beritahu Zainal. Terus je. Tuan Haji cakap depan kamera. Cakap depan kamera. Bila lebih kurang? saya lupa lah. Tapi dah lama, agak lama. Lama 70-an ke betul lah. Tahun 70. Tidak. Zainal Raub bukan 70-an. Zainal Raub 80. 80. Ujung. Zainal Raub ni Zainal Abidin Raub kan? Zainal Abidin Raub lah. Maksudnya dah lama lah. Bukan 70-an. Dokumentari tu tentang apa Tuan Haji?
ikan sama lombong. Dia suruh saya pakai uniform kerja lombong. Oh. Ambil gambar. Dia suruh saya ketuk batu. Saya ketuk batu tu dekat stok pile tu. Oh. Batu yang ada sikit-sikit ketuk dia ambil gambar. Oh, waktu tu memang ada lombong lagi. Lombong dah tak ada. Oh, dah Tapi tak ada. batu-batu yang Tu ada lagi stok ada lagi. yang Sisa-sisa tu dah lah. Sisa tinggalan tu. Okey. Jadi tahun lebih kurang Jadi dia ambil gambar lah. Saya ketuk batu, saya pakai batu. Saya Tutup tu 80-an. baju kuning, seluar kuning, uniform British dulu. Tak ada lagi contoh tak dia? Ha? Ada tak dia? Sisa dia lagi bekas baju tu tak ada dah. Baju uniform tu ada lagi tak dia? Gambar pun tak ada. Gambar pun tak ada. Allah, Tak, sayang. tapi Maksudnya stockpile tu ada lagi kot sampai sekarang kan? Dah habis dah. Tak habis dah. Orang dah ambil semua. Oh, nak ambil semua. Orang jual, dia ambil batu tu pun tak kisahlah. Saya tutup mata je lah. Dia punya pasal lah. Yalah, stockpile Dia ambil masuk lori yang pergi ke Kuantan sana. Dia jual buat pipe gas. Oh, I see. Banyak juga saya ingat dekat 400 tan je. Ui. Banyak. Itu waste punya lah kira-kira. Tapi confirm. Tapi low grade lah. Tapi confirm Zainal Abidin Raub mengenali Haji Kamaluddin. Sebab the only Kemudian pelombong terakhir. ambil gambar beli ikan tu, sangka ikan sebelah ikan lah sangka. Oh. Nanti malam tu bakar kat sini lah. Bakar kat sini, ramai orang rumah saya masak nasi apa buat Okey. apa ni, makan kat sini ramai-ramai lah. Okey. Okey. Sama dia sekali lah. Baik. Cuba jejak. Cuba jejak. Haji Kamaluddin kirim salam kepada Zainal Abidin Raub lah. TV3. Tak apa, Haji cakap je depan TV tu. Depan tu Haji cakap je. Harapan Haji pada Zainal Abidin Raub. Itu yang penting. Dengan Jakpor tadi. Betul, kita buat nanti kita sebar kan. Tidak tak boleh nampak Haji. Apa harapan Haji je sebelum kita nak habiskan dah pukul 5. Tujuan saya je lah. Kalau dia tak keberat lah. Salinan dia tu jual dengan saya lah. Saya boleh beli, saya bayar, nanti saya bayar duit lah. Kan dia ada boleh buat kopi kan. Tapi Ya. Dia punya apa tu? Keset dia tu. Okey. baik. Itu je lah. Pasal anak cucu saya nak tengok. Allah Zainal Umar. Dia nak tengok. Tu kan. Nanti barangkali waktu kita dah buat pameran, mungkin kita pelawa Tuan Haji dengan anak keluarga datang ke UTSM lah kot. Tak betul. Betul je. Zainal Abidin Raub pun. Zainal Abidin Raub pun kita bawa. Itu. Tak ada, kita bukan janji je, kita doa. Doa dengan janji lain, kita doa. Kan? Biasa yang TV3 Johor ni yang cover kita tadi tu. Cik Azizi tu, Cik Ismail tadi tu, dan juga Haji Zahir. Ya. Johor lah, Johor. Ya, baik. Jadi sekali lagi kita ucap terima kasih je bagi kawan-kawan. Saya pun dapat ilmu banyak ni. Saya pun minta maaf banyak lah. Apa ni dia punya layanan ni tak seberapa je. Ini tak sebab apa ya. Orang Jawa ni halus. Tapi orang Terengganu lagi halus. Sebab tu jadi Haji Bumi. Saya suka pasal Haji gunakan perkataan jawatan dia ahli kaji bumi. Bukan ahli tak betul. Pasal tu bila nama dia nanti Tuan Haji ni ialah kaji bumi. Bukan. Saya pekerja. Ya. Tapi bekas ahli kaji bumi kan? Bekas pekerja kaji bumi. Pekerja kaji bumi kaji Geological survey lah dia panggil. Geological survey. Sebab kita anak muda, generasi muda, kita tak pernah dengar perkataan tu. Ya. Saya mati kat UN, mati pakai kaji bumi. Yang kami ni tercangak ni, sebab tu kami tak tahu kaji bumi. Saya pula je kan. Sekarang Jabatan geologi, jabatan kaji bumi. Dulu dia panggil Geological Survey Department. Kemudian kaji bumi. Sekarang geoscience. Ya. Jadi itulah bang Cik Iqbal. Dia dalam Geological Survey itu ada chemistry, ada macam-macam lah bahagian masing-masing. Ada yang buat plotting, ada yang buat mapping, ada apa semua kan. Saya cuma yang tadi saya teringat ada Tuan Haji cakap dia masuk dalam drawing tu. Ada slide situ. Mungkin nak kena drawing sikit. Ada slide. Betul tak? Kalau tak salah tu Zahid ke agglomerate gitulah. Mat buka tu ambil slide tu, dalam tu ada tu. Ni Slide tu satu hari boleh buat 5 je. Wah. Zop. Asal leka sikit habis. Tengok cermin je. Nipis kan? Section lah. Bila dah siap buat, kasih ke bos. Bos tengok pakai mikroskop. Tengok. Saya buat 5 je. Satu hari. Ni batu Tengok batunya lah. Kalau microdiorite hijau-hijau. Kalau
Kalau apa ni konglomerat dia ada macam coklat-coklat Bila kek. tengok dalam mikroskop, memang cantik, fantastik. Dia microdolerite, dolerite, konglomerat. Itu yang apa ni home fair yang cantik. Albay. Home fair dia macam kuih lapis tu. Wah, cantik tu. Apa ni Ji? Berapa tu slide tu? Okey. Berapa tebal? Nipis lah. Ya, bau. Lipis sangat Ji. Tak boleh cakap lah. Keluar mikrometer. Tak boleh. Oh, 1 mm kot. Tak boleh. Nipis lagi. Agaknya Zee. Nanti saya tengok. Nanti. Kalau ni Nanti. Bagi. Atuk. Dia pegang, itu pegang. Tok pegang, tok pegang. dalam ni je. Tok pegang, tok Dalam pegang. picit je. Nanti saya ambil tengok. Ambil tu kunci, ambil slide dalam tu. Dalam tu ada seluar keping. Oh, ini kena tukang kemas. Microdolerite ya sangatlah. Tolong kemas. Microdolerite dekat Bukit Tinggi. Kalau segamak banyak dolerite. Jadi sebelum kita balik kita kena tolong basuh. Basal. Microdolerite memang banyak. Baik. Zee. Tadi kan Atuk ni cakap 2-3 benda ni. Aku pun baru nak alert balik di cerita ni. Termasuklah Raub tadi, termasuklah buku yang dihilang tu, kita kena cari bantu. Ni lah. Ni apa ni? Kan nipis ni slide ni. Allah, betul lah. Buka. Ha. Kalau tak Nipis ni. kalau tak ya memang Itu hilang. pegang tu. Ini Expert yang boleh buat benda ni. Saya pun tak boleh buat kan. Dia pakai Canada Balsam. Pakai Canada Balsam sama tu. Canada Balsam. tu yang tengah ni lah yang di galian. Ni batunya. Ini batunya. Lepas tu dia digesek sampai level tu. Kalau sebenarnya. Ini saya ingat tak tahulah ni nak cakap pun tak boleh lah. Saya dah lupa tulis. Ini nilai dia macam emas ke betul? Taklah. Tak adalah. Ini mineral dia. Tapi nak buat dia tu. Ini rock bukan mineral. Oh, Ini rock dengan mineral lain lain. Ini kasih bos tengoklah mikroskop dia yang Dia tengok. dia ada rekod lah dalam tu ada apa kan. Allah Tuanku tu. Tolong tu. Saya bingung tu. Ha? Saya bingung ambil bidang ni. Jangan bingung dah. Dari tu. Cuba tanya orang library. Sono lah. Dia pun bingung tengok. Dia bingung tak tahu apa nak buat. Pun kita orang Masukkan dalam tu. Masuk. 30 orang je. Tadi buat 5 je ni. Saya satu hari boleh buat 5 je. Dah petang, dah pukul 4. Betul. Ya Allah. Bang ada apa lagi bang? Sebelum kita akhirkan. Tak ada benda lah. Sekejap, saya rasa Apa yang kita nak closing? sebab apa tahu, ini kekayaan negara kan. Tidak. Lombong, mineral ni adalah kekayaan negara kan. Jadi kalau saya nak tanya Tuan Haji Ya. benda ni memang digali makin lama makin hilang kan. Tapi kalau saya suka tengok harapan masa depan lah, sebab pada masa saya yang dah jadi sejarah tu kita tak boleh ubah. Tapi yang ke depan ni kita macam boleh ubah kan. Kalau macam Tuan Haji lihat kan, maksudnya satu hari kan kita boleh berkembang kan. Macam Jepun contohnya ke British kan. Dia melombong di negara kita. Tapi kalau dekat negara kita ni ada peluang, kita mungkin boleh melombong di negara lain dan boleh menghasilkan industri tu dekat negara kita, betul tak Cik? Ya. Jadi kalau Haji nampak belajar daripada mereka ni kan, tak kisahlah Jepun ke British ke kan, kot agaknya mungkin satu hari nanti kan kita boleh pergi ke arah tu, walaupun sekarang ni mungkin belum lah kan. Jadi kalau katakan Tuan Haji nampaklah dalam industri pelombongan ni kan, apa yang masih kurang, yang orang kita kurang pelajari, yang orang Jepun bagus, orang Inggeris bagus contohnya. Mungkin Penerokaan. Apa ni orang kita ni tak banyak yang berminat nak meneroka bahagian lombong-lombong ni. Kemudian ilmu pun tak ada. Itu je lah. Tapi jadi kalau nak tambahkan ilmu tu macam mana Tuan Haji nampak? Dia nak kena belajar lah. Nak kena belajar. Kemudian nak berani nak usahakan. Saya tengok dekat Arab Saudi tu banyak galina banyak. Galina. Oh, bukan. Tak tahu mana pergi tu. Ni ori lah. Zee, Yap. tengok kertas pun dah tahu Ray. Saya Belum tengok peta, tengok kertas. Tulis Jepun ni? tak. Tulis Jepun? Tulis Jepun tak apa, Yama yang akan terjemahkan. Ada. Jepun apa? 1934.
Ini yang asal ni. Yang original. Original. Tu redraw balik. Kau tengok Z. Z. Oh Z. Waktu lepas Perang Dunia Kedua, kita jangkakan dia masuk 1920. Kan kau rekod Kasim Tukiman banyak tulis. Pada tahun 1933, jambatan Parit Sulong dibina. Lepas tu maknanya lepas tu orang dah kurangkan guna pantai gunakan tongkang. Ini pasal Haji era lepas merdeka. Yang ni kita sebelum merdeka. Jadi waktu Jepun lukis ni dia bagi tahu simpanan, tapi Haji yang teroka tambahan tau sampai siap ni. Betul ya, Haji berdasarkan yang origin Jepun betul? Dia ni Jepun ni dia buat pelan, dia tak ikut sempadan. Dia buat pelan je, buat pelan bukit je. Oh, dia buat pelan. Saya ni ambil sempadan dia. Dia ikut ni bearing. Batu tanda, batu. Jadi yang ni tak ikut bearing ah. Bearing. Dia ikut juga. Tapi dia punya boundary tak ada. Tengok ada custom lagi depan ni. Ada jalan, custom. Ada custom. Ni jalan kereta api kan? Haji ni jalan kereta api kan? Mana jalan lokomotif memang dekat pekan dari traffic light semua ni. Lepas tu yang ni ada crane. Ni lighter lah yang ni yang kata tadi nak buat tu. Lepas tu ada Indian logic nampak? Ada Indian. Ada pekerja India. Rekod tak? Rekod dia Cina. Ni ada Chinese school kat ujung. Ini ada Yamamoto kongsi. Dia lah. Ni kat sebelah sini. Rumah dia kan kat depan ni kan. Ni store house ni. Itu kedai peladang tu. Ada Dewan tu custom di situ. ya. Custom ni. Ini banyak bangunan-bangunan ni memang dah tak nampak dah. Tak ada. Ni pekan Semedan ni tadi ni Semedan ya. Tadi tennis court. Dia punya lodging. Mana? Ini dekat sini. Itu Okey, ada hospital, ada club, ada hospital, dia punya lodging, dia punya lodging. Tennis court yang kuat-kuat sangat. Ya. Apa masuk Rifuku Rifuku apa Rifuku kongsi apa? Hekan kongsi apa? Dia pukul nama dia kot. Nama dia punya Macam dia lah nama grup dia. Ni Ni semua okey. Ya mah, dia masih. Tu nama nasi tu nama orang. Tenkin kombi. Yoko apa tu nama. Tulisan ni kongsi dia ni Jepun punya kot. Rumah-rumah Jepun tu. Keluarga Jepun. Ke dia punya ketua-ketua je. Dia ada station ni, pasal tu dia ada power station betul tak? Mana power station dia? Ni Rifuku kongsi. Ni power station. Sebab kereta api dia pakai elektrik kan? Dia pakai power station betul tak? Dia pakai power station ni, kereta api ujung. Ya. Klan Jepun ke? Klan Jepun ke? Ini yang track-track dia ni ada yang masih tinggal lagi tak? Ke habis dah? Ni Habis dah semua. Habis semua orang. Last kali yang dekat ni Pasal Telkom. dia buat last yang dia open, dia buat open mining. Jepun dia buat tunnel kan. Jadi dia buat open mining, dia korek semua, dia bongkar habis semua lah. Tunnel jumpa tak? Tunnel Jepun jumpa? Dapat jelas kan? Dah korek semua. Satu sikit pun tak ada nampak. Itu ada jumpa satu sebatang ray, dia punya ray. Mana rel? Ada kat bawah. Rel kereta api ada tak tu? Sebatang lain kau je. lah. Sebatang je. Ya, rel sebatang. Menarik. Mungkin boleh baca. Tapi logik. Kayu sikit bukan Ya juga. Slipper atas ni bang, slipper atas. Kecengang. Orang campur-campur. Campur Melayu, campur. Cina, Jepun ada. Maksudnya bukan. Maksudnya ada India ni. Semua ada. Yang kita punya rekod Cina, dia ambil Cina ada. Lepas tu Bengali. manager dia kena bunuh dekat Singapura tu, ada rekod. Jawa pun ada. Jawa. Jawa dia ada sebab waktu tu Jawa bukan orang Melayu. Dulu Jawa bukan Melayu. Bodoh hai. Tak tahu. Jawa agak bukan Melayu. Yang lain tak tahu kan. Lain aku separuh Jawa tau. Alamak. Anci, Aicin. Ni bulan Mei. 34. Ni Japanese law. Ni. Ya bang semua. Tapi sebab dia kayu kan. Jadi dia kayu memang rumput lah. Dah kayu setengah ada. Dia punya slipper ada. Slipper dia ada. Slipper sama ray. Sama besi. Takkan macam rumah-rumah ni. Tak ada. Burn semua dah. Tahun 1934, Kaneko kan datang. Memang Kaneko tahulah peta ni. Kaneko tahu Tepat sekali. Tiba-tiba. Okay, tak apa. Saya dah susun dengan cerita ni. Cerita ni dah jadi skrip. Okey, ni tempat ni tu. Yang ni. Ya. Kalau sini lah. Rumah India ni. Mana Daripada India. Tu India. Selalu kalau peta-peta lama dia tulis kuli. Oh, kuli. Kalau tengok kereta KL saya tengok peta-peta lama dia akan tulis kuli. Itu menunjukkan bukan British tulis. Ini memang sendiri tulis. Itu yang kata Tok kata tadi, dapat daripada sendiri tulis. Mana apa Tok? Kira handmade tangan orang berkenan lombong punya tu. Ini dapat daripada lombong ke? Ya. Inilah yang saya cakap sebelum ni, macam mana nak mikrofilmkan benda ni sebelum dia rosak. Wan, ini rosak Wan. Ini boleh tunjuk yang itu.
Ya, itu yang boleh traceable, yang lain dah tak nampak lah. Ini yang tempat yang tadi, yang atas. Tapi kalau nak yang terang sikit yang dia dah redraw Ah, balik ya. lah. Ada rumah Puan Saira juga. Rumah Puan Suhaila dari sini lah ni. Oh, tapi ini peta tahun 34. Bukan tahun 82. Peta tahun 34, Jahanam semua yang terowong. Barulah kita perasan sistem terowong sampai perang tamat. 19 lebih kurang sebelum zaman atau ambil alih lepas komunisme, dia dah fully cut. Habis lah. Ini baru tengok yang ni. Kita tak tengok yang Tasik Merdeka. Tasik Merdeka hilang. Sungai Lembing lagi dalam. Tahu. Sungai Lembing, muka bumi dia lain. Bukit Goh pun lain. Sana sungai lain. Yang ni sungai lain. Sungai Lembing tu sungai kat atas. Dia Yeah. punya lubang kat bawah. Dia punya mana sampai sekarang jadi museum. Boleh tahu. Bang. Boleh pergi. Bang. Kena dia Batu Arang, bang. Tau. Dia cepat. Ada orang buat resan dia tu cepat. Cepat. habis. Sini. Kau tak usah. Bang, Batu Arang. Batu Arang hampir jadi tapi Jahanam. Jahanam tinggal. Ada shaft tau. Betul. Habis rosak lah. Tak, dia shaft. Saya percaya ni dulu shaft tapi problem. Kemungkinan dekat syarikat isi apa yang tadi tu, dia mungkin ada maklumat tu. Jadi kita simpan dulu. Kalau itu ada lagi baik. Dia punya Dia dah mikro filem semua. Apa kita nampak asal? Nampak terowong kan? Tak nampak. Macam mana nak nampak? Ini bukan topo. Tak, ini anu ni dia Dia ni terowong. Mana tu? Mana tu? Bukan, ni. Mana? Ni terowong kan ni. Ini semua terowong kan ni. Oh ni, smart tunnel ni. Oh ni. Ini terowong kan ni. Ini semua terowong kan ni. Semua terowong kan ni. bukan dekat atas kan? Bukan, dia bawa underground. Ini counter. Dia Lah. Ini counter. Ini terowong. terowong tu. Dia Ni buat terowong. cerita tu. Lone Ranger. Cerita Lone Enam Ranger ingat kaki. Lone Ranger. 6 kaki tinggi, 5 kaki buka. Kata bang. Ni dia pasang rail. Ni salah. Belakang pasang apa kabel. Belakang ni tu. Belakang ni tu. Dia Kau bayangkan kalau kau boleh buat replika sampai sini. ni. Macam dulu kau boleh buat 10,000 tu. Buat replika UTSM tu 10,000 dengan library. Allah. Kan kau orang pamer kan? Terowong. Kan kau pamer 10,000. Tak berbalik tu. Tak. Kau buat dia buat. Abang tak tahu harga dia. Baru ada kata untung. Tapi nak buat susah bang. Nak kena susun replika tu. Susah. Yang semua kan. Pembangunan semua kan. Tapi ada yang dia orang kubur tak ada. Ada beberapa tak ada kan. Ada lagi kalau kau buat ni. 10,000 saya tengok. Waktu tu Khalid Nordin datang 2009. Ada nampak ni. Yang dia datang. Waktu bangunan tu tak siap lagi kat depan tu. Semacam beling. Underground punya museum. Ha. Tapi ini biji besi. Ini- Sana biji timah. Ini ya. Tu Haji. Ni yang ini mungkin ada tak? Tak balik kita ni. Jangan dah korek ah. Jangan dah korek ah. Dah korek. Ini pada korek. Kau tak, aku punya tak suka Jangan dulu berkorek, itu lah. Dalam minit. Sedap pula tak sedap. Itu tak nak. Tadi tak sedap. Kita open cast semua benda semua buang. Lawak. Ini lawak. Semua saya nak buang tu. Sila buat. Jumpa Ray pun orang ambil lah. Orang jual. Oh, dia punya besi. Jadi waktu tu pun dia orang dah tak kisah, dia orang dah Tak kisah. Yang tu yang orang angkat berat tu. Bang, kita kuning lebih kurang. Dia punya apa roda dia. Ini lah kertas zaman Semua orang ambil. Singapura. memang very slim lah. Tapi tak apa. Dia punya anak-anak tu dia makan tu. Yang ni dia makan. Dia macam tak apa benda gigi besi. Tak ada lah, tak ada semua dah buka tu. Kita kuning bang. dia punya bingkai tu. Bukan, dia punya open cut kan. dia kan bukit gini. Punya bahagian ambil gambar bukan lagi. ada. Padahal boleh tengok kat ni. Okey, faham. Ada kawah. Dia kawah je. Tu Alibaba tu dah tertutup. Nyai Ising mata kaji. Ada. Bila dah tu dia buka dia jadi gini. Okey. Dia dah drill habis lah. Maksudnya apa? Kita dulu pakai excavator. Excavator dia punya transport Euclid, rocker, tanah pool. Pun besar-besar macam. Dia kat gambar. Tu gambar betul tu gambar. Tu rocker B tu. Itu rocker tu besar-besar. Itu mesin tu. Itulah ayat kasarnya masa Jepun kan yang Mas Sensei. Dia tak rakus sangat lah. Ya dah. Tapi masa orang putih memang rakus betul lah. Apa ni Ji kan? Orang putih memang rakus habis lah. Dia bukan, masa dulu mesin tak ada, mesin besar-besar tak ada. Dia tak ada. Oh tu agak ni lah. Korek terowong pun pakai orang. Tapi saya pelik tau Ji. Sebab saya pelik. Saya tanya dengan peserta sejarah Dungon yang Bukit Besi. Macam mana dia rekod-rekod, dia kata memang Lombong yang kita tengok peta ni terbesar di dunia ni yang kita tengah tengok ni. Terbesar di dunia.
Rekod. Kau boleh tengok rekod. Kasim Tukiman ada tulis, ada ramai orang tulis. Ini terbesar. Yang kita tengok ini adalah lombong biji besi terbesar di dunia di luar Jepun. Waktu tu. On that time. Ini 10 orang berapa tahun nak perang? 6 tahun Dia nak ni perang. mula dulu KK kawasan ni NKK okey. yang buka estate dekat Seri Gading. Estate kelapa. Oh, tapi di Jepun juga kot. Orang Jepun jugalah. Jepun yang peta ada Jadi sesi. dia ni tak ada pengalaman dengan lombong ni. kan. Dia kasih sama dia passing sama ISK. SK ni memang lombong, bukit besi, Yes, sama. waterfall mining, Yes. Kemangan kat Kelantan, Yes. tu S. Tapi Kemangan tu lah ada sakit api dia tu. passing sama dia. Dia dia kata aku nak tanam kelapa je kata dia. Betul. Dia tanam kelapa kat Seri Gading lah. Gitu. Jadi IS tahun 18 dia prospek semua sekali, dah siap prospek. Tahun 20 baru dah produce lah. Betul. Sebab memang awal getah kan 1999 kan dia masuk getah. Jadi mungkin kat sini dia nak tanam Tapi getah rumah kat juga. sini kan? Kau tanda dia apa tau? Kapal Titanic. tukang gitulah. 1912. Kan kau ada peta 1912 tu. On that time peta bukan semua ada. Tapi dia dah ada. Ada Haji. Apa? Ha? Rumah tu Haji kat sini. Bukit ni ada, lereng-lereng ni ada. Ni bukit belakang ni. Belakang ni lah. Ada lah, ada terowong ni. Bukit ni belakang rumah Puan Suhaila lah ni. Betul. Haji, terowong ni. Ha? Ada. Mana bukit dia tu? Bang. Dia korek sana. Dia bukan macam tu bang. Back to the future. Bukit tu dah ada. Dia dah ada Back to the future. Ada ni. Tak ada. Dia korek sini. Dia korek sana, dia buat situ. Dia buat macam Oh, benteng. Dia buat macam Jadi Back to the future. Yang betul dia turun kereta api tu terus habis. Tu kembali ke alam lain. Betul. Aku dah boleh bayang cerita Back to the future. Tanah tu dia buat dia macam lebarkan balik buat ban tu lah, tasik tu kan. Cuma bang, saya percaya Ishiwa punya museum atau buku tu confirm ada gambar terowong tu. Sebab dia kan macam cerita Lone Ranger tu, dia masuk, dia ada ni, nak masuk ke dalam tu, dia memang rail tu lah. Dengan pelapik tu, dengan dia tolak gerabak tu. Itu hari So gerabak tu ditarik. Gerabak tu ditarik. Ada tunjuk saya. Ya. Anak ISK tu ada tunjuk saya buku tu. Dia tunjuk saya. Sese, tolong Ada Sese. buku. Kena cari. Buku. Dia Jangan gitu. Dia kena cuti jadi bulan nak apa balik ni Jepun. kira Tak ada, dia dapat beli dia terjemah. Buku teks kat Dia boleh Jepun. terjemah. Jadi buku teks kat Jepun tau. Oh, jadi buku teks. Kat sekolah. Nah, jadi Sese sekolah kat negeri lain-lain. Yang ini taman berani. Aduh. Berani tu. Betul ni. Nombor tujuh. Yang sekarang ni gaya lah. Kenapa? Gambar besar tu. Bang, bila kita sampai Pertama Bertani, kena buka Google Map. Nanti kita tak tahu kita kat mana. Yelah. Itu yang kita kirakan. Cuma lombong paling besar yang bergambar cantik tu, itulah nombor 7 yang paling banyak biji besi. Itu saya tak tahu. Tapi Tuan Haji cakap, bila Tuan Haji kata itu terbanyak, maksudnya itulah yang terbanyak di dunia waktu tu yang di-declare. Yang lain tu dirahsiakan lah saya rasa. Dia ni jenis load kan. Yang itu tepi tu jenis alluvium ni. Kita panggil fluid ore. Fluid ore ataupun secondary ore. Secondary ore. Aduh. Itu secondary ore. Besar juga tu secondary ore. Itu terperlukan basuh. Yang ni tak boleh basuh. Itu kita belas saja, pong, korek masuk lori. Yang ni kita dengan tanah-tanah basuh. Pergi teromen. Primary ore. Akbar. Oh, jom. Macam Banyak belajar ni. nak buat PhD lagi sekali lah. Tinggal lagi. PhD lah. Waste to wet. Ha? Waste to wet. West tu Oh, orang Terengganu boleh cakap Jawa. Ya, yeah, West to West. Apa West to West? Yang West Lali. Dah lupa comeback. ya, dah lupa. Lali comeback. Aduh, ya Allah. Jadi, peta ni kita kalau orang cakap di Seri Medan mempunyai lombong terbesar di dunia dan kita telah lihat peta itu di depan kita. Negara Jepun masuk kota baru 80 tahun lalu sebab ada ini. Yalah. Salah satu. Yalah. Sebab saya pelik kenapa Sultan Johor tak kahwin dengan orang Jepun. Patut dia kahwin lah dengan puteri Jepun. Itu patut logik. Dia tak kahwin. Itu saya pelik. Itu yang saya pelik. Tuan Haji, saya nak plan ni dah. Okey, jom. Maaf banyak. Tak apa. Kita kat universiti kan. Jadi apa buat lagi yang selain yang sekarang ni kan. Tak tahu. Yang kita nak buat ni yalah. Untuk masa depan. Kan Haji punya pengetahuan ni letak dekat galeri kan. Tapi tu kalau saya tak boleh nak ceritakan kan. Jadi maksudnya macam mana apa yang mungkin universiti boleh buat
Sebab yang saya fikir adalah apa yang kita boleh buat akan datang kan. Kita dah tahu, kita tak tahu kan. Tapi kita nak macam mana kita boleh tambah baik kan. Masih cuma macam ni pula kan. Buat rakaman video, itu je lah. Video Silakan tu je kan. kalau tempat yang ada ni lah, bahan bukti ni, itu je lah yang ada. Pasal untuk macam bangunan ke apa ke, tak mahal lah. Innalillah. Memang dah tak sempat. Sikit pun tak ada. Tinggal sungai itu je lah. Tak. Oh, yang tinggal tu. Tinggal kat The last lah tu. Itu je lah. Uish. Macam ni je, apa pandangan Haji tu? Ah, Apa macam Haji? universiti kena buat Apa itu ada budak lah, ajar budak-budak kenakan batu dulu. Kenakan Batu kenakan mineral. Mana satu granite, mana satu calcite, mana satu sim, mana satu hongfem, mana satu conglomerate, mana satu microdiorite, mana satu dolerite, mana satu tuf, mana satu hongfem. Kenakan itu. Ini nama ni. Ya, gambar mineral. Cassiterite, apa ni, dolomite, galena, hematite, magnetite, limonite. Dulu manager saya pun tak tahu apa itu limonite. Tapi lama-lama dia tahu kan. Pasal apa, dia jurusan mechanical, mekanik punya. Dia tak faham lah benda tu. Bang, Kemudian saya tengok dia tengok kompas. Saya kasih kompas dia satu, saya kasih kompas dia. Berpusing-pusing. Dia tak tahu kan. Dia tengok kompas tu berpusing, dia pun begini. Haji dah ketahuan dia. Saya cakap tak payah tengok ini, tengok ni direction berapa. 40 degree, 40 degree. 180 kan? Dia kan ada 360 kan? 360 degree. Tengok south west, north east, south west, south east. oh, ada Itu semua ada. Ada cara scan macam tu. Alright. Alright. Okey, last Jom. sikit, yang ni mungkin hari ni kami ada bawa yang 3D printer tu kan. Tahu kan? ada. 3D scanner tu, tapi rasanya hari ni dah Oh, jahit dah. dah nyusahkan Haji dah sampai ke petang ni. Tak apalah. Nanti kan 4 jam ni. dah Dah 4 jam. Tak apalah. Tapi insyaAllah. Bukan selalu jumpa. Ya. Bukan selalu jumpa. kan tak sahabat-sahabat saya ni mungkin kalau dia nak berkampung kat sini boleh Haji. Scan bukan maksudnya nak rekod supaya ada rekod tu. Jadi Kau ni siap. berkemah kat depan tu kan. Tak ada hal, boleh lah. Boleh tak ada hal ni lah. Saya tak ada hal ni. Ya. Sebab nanti nak buat dokumen ni dia kena hati-hati ni nak kena Gulungan. Ya memang. Ini kan macam dah macam Ini nak kena tu. nak kena di Lama ni. ya. Saya pasal saya minat, pasal saya simpan. Allah. Kalau tak bantuan kan. Tak dapat. Jatuh saya bakar semua. Betul. Kalau saya dah habis dah ni, dah tak ada dah ni dah. Tak pakai ni. Itu yang tulis Jepun punya tak jumpa. Tak jumpa. Kecil ke ni? Itu sahabat saya ni. Apa tak apa. Jadi Sayang nanti betul. kita ambil hari lain lah. Haji lihat sikit kita pun belum solat asar apa. Kita ambil hari lain. Kita datang buat dokumentasi untuk yang mana yang kita boleh print dekat sini, kita print sini. Tapi kalau katakan yang kita perlu Itu hari anu tu satu sejarah tu, siapa nama yang perempuan tu? Saya dah post dengan dia. Saya foto set. Foto set ada 5-6 keping lah. Saya foto set tu, saya post dengan dia. Hantar pergi Johor. batu bahan ke apa? Johor baru. Bukan peta. Tempat-tempat yang saya dah pergi, yang ada yang macam dekat Terengganu, Kelantan, Perak, mana-mana saya pergi kan. Itulah tak apalah nanti. Kemudian lagi satu ni dia orang cari ni. Ini magnetite dekat sini, dekat Batu Pahat ni. Magnetai. Dia nak buka. Ada dalam hutan lagi. Ya, dalam hutan je. Ini magnetite ni magnet tu ke? Batu magnet? Magnet lah. Oh, batu magnet tu. Yang batu ni besi berani tu. Magnetite. Itu magnetite dia tak ada Hari ni tak buat peralatan sangat. tak ada apa, tak ada Jadi boleh tak ada 50 ke bawahnya. Dekat atas ni. Dia punya FP contest. Ferom ni kuat. Inci dalam peta, satu lantai. Magnetite. Okey bang, okey. Tuan Haji, satu inci satu lantai jauh mana je Tuan Haji? 66 kaki. 66 kaki. Itu satu rantai. 66 bagi 3, 33 meter. 33. Kalau lane 100 lane. 10 tingkat bangunan. 11 tingkat bangunan. 11 tingkat bangunan. Satu inci. Satu Kiri inci 66 kaki. Sini sampai sini berapa inci ni?
atas kita. Sebab apa bang? Kita juga kehilangan jalan kereta api di Pagoh tau. Sebenarnya kereta Pagoh waktu balan Dia kalau kita salah anu je, pelok tak close tau. Tak perlu tau. Tak close. Tak close, tergantung. Gantung. Baik. Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Dah pukul 6 ni saya pun. Yalah. Okey, saya ni dengan Tuan Haji dan hari ni kita ada ni tau. Kita ada wakil KLT tau. Minta wakil KLT cakap sikit. Boleh? Kan? Sebab wakil KLT ada sini. Boleh. Dia macam kerupuk kita sini. Baik-baik. Baik. Siapa ni wakil nanti bang? Okey, ambil yang sini dulu dalam dalam. Bro, nak wakil nanti. Ha?